Welcome back to Cikgu Amir's online class, video keempat untuk video pengenalan online learning bersama Cikgu Amir HT. Dalam video ini, saya akan bercerita tentang topik yang kedua, iaitu teknik berkesan untuk menambah vocab anak kita. Ya, jadi tanpa melengahkan waktu lagi, okey, jom kita lihat apakah itu topik yang kedua ini. Topik ini bertajuk vocabulary acquisition. Bunyi sangat susah, betul tak? Ya, inilah dia yang saya cadangkan daripada segitiga kepandaian berbahasa. Ingat lagi? Okey. Dalam bahasa mudah dia, bunyi susah dalam bahasa mudah dia, vocabulary acquisition ataupun VA ni bermaksud belajar perkataan baharu, itu sahaja. Lebih penting lagi, ya, anak-anak perlu tahu kenapa nak kena belajar perkataan baharu. Okey, basically words ni, perkataan-perkataan baharu ini diperlukan. Perkataan-perkataan baru campur perkataan-perkataan lama yang kamu ada, yang kita ada, diperlukan untuk buat semua aktiviti um, tiang bahasa, tiang bahasa Inggeris. Ingat lagi yang 4 tiang tu, wrestle tu, semua aktiviti itu memerlukan perkataan. Okey, jadi jom kita tengok bagaimana kita boleh tambah perkataan-perkataan baharu. Ini saya namakan sebagai 4 langkah vocabulary acquisition. Okay, yang pertama, read a text. Yang kedua, say the word. Word apa? Word yang kita tak tahu tu. Nanti akan lebih faham. Okay, saya akan tunjuk. Yang kedua, find the meaning of the word yang kita tak faham. Yang ketiga, yang keempat, use the word. Okay, so dalam bahasa Melayu adalah pertama baca teks. Yang kedua, sebut PTTM. PTTM ni apa? Perkataan tidak tahu makna. Yang ketiga, cari makna. Ya, yang keempat, gunakan. Ya, ada banyak cara nak gunakan, tapi hari ini saya akan ajar satu sahaja, cara yang sangat istimewa. Okay? Tapi ada satu soalan, words apa yang paling bagus? Words dari mana yang paling bagus? Adakah words daripada yang kita dapat daripada game, ya, kita main game selalu kan ada banyak dapat words, adakah itu bagus? No, not really. Dia bagus, tetapi ada yang lebih bagus. Apa dia? Okay, saya bagi contoh. Ya. Utamakan words dari sumber-sumber yang berikut. Okay, yang pertama, words daripada ataupun dalam buku teks. Ya. Kenapa? Sebab words ini berdasarkan tema. Ya. Ada banyak tema, ya. Saya dah tunjukkan dalam segitiga kepandaian berbahasa ataupun the big picture of segitiga kepandaian berbahasa, ada banyak tema. Ya. Tak penting untuk tahu semua, tetapi tahu beberapa pun dah cukup. Contoh, tema kemalangan. Contoh, tema percutian. Ya. Itu tema-tema itu kalau tahu lebih awal lebih bagus. Okey. Yang kedua, perkataan apa yang bagus? Perkataan yang paling kerap, kekerapan dia sangat tinggi. Ini kita panggil high frequency words, ya. Ada banyak high frequency words ni dalam DSKP ada, ya, dalam dictionary ada, ya. Okey, apa yang famous adalah yang Oxford 3000 ni. Cuba dapatkan Oxford 3000. Okey, kalau tak dapat, bagi tahu saya, ya. Saya tak silap saya ada letak dalam Google Drive. Yang ketiga, barulah dapatkan words daripada sumber-sumber lain ataupun daripada bahan-bahan lain. Okey, jelas Okey, good. Now, sekarang kita akan cuba bagaimana untuk melakukan aktiviti VA. Langkah kita akan gunakan 4 langkah tadi. Okey, yang pertama, pilih sumber teks untuk dibaca. Sumber ni boleh jadi macam-macam, buku, majalah, lagu, puisi, sajak dan lain-lain. Yang kedua, kita akan sebut dan gariskan PTTM, perkataan tidak tahu makna. Yang ketiga, kita akan cari makna PTTM dengan bertanya kepada orang lain atau menggunakan kamus, sama ada kamus menggunakan buku kamus tu yang fizikal tu ataupun kamus online, tak ada masalah. Okey, yang keempat, gunakan PTTM tersebut untuk disalin, ya. Gunakan perkataan PTTM tersebut. How, bagaimana kita gunakan? Kita salin dalam MyBo. MyBo ni apa? Nanti saya ajar. Yang kedua, jadikan bahan MyBoss. MyBoss ni apa? Bukan kursus ini. So dalam kursus ini saya tak ajar, tunggu kursus lain. Saya akan ajar apa itu MyBoss. Okey, so hari ini saya memilih sumber daripada buku teks. Alright. Buku teks yang saya pilih adalah buku teks Year 4
page 4. Boleh semak. Jadi macam ni. Apa yang patut berlaku adalah kamu ambil buku teks dan kamu baca. Baca perlu mulut perlu dengar, perlu mulut perlu berbunyi, perlu ada keluar suara supaya telinga dengar dan telinga akan hantar mesej ke otak. Okay, this is the sound that I am making. Lebih bagus lagi kalau sewaktu kamu membaca ataupun sebelum kamu membaca, ada orang lain yang bacakan untuk kamu. Jadi kamu tahu macam mana sebutan perkataan tersebut, ya. Itu jalan ringkas lah, jalan yang panjangnya, cara panjangnya ataupun cara yang lebih leceh adalah baca sendiri, ya. Lambatlah sikit baca sendiri, kemudian perkataan tak tahu, pergi ke dictionary online, typekan perkataan tu dan klik pada speaker, nanti dia akan sebut, dictionary akan sebut macam mana, dictionary akan sebut dan kamu dengar dan ulangi lambat sikitlah. Paling cepat jika ada orang lain membaca. Contohnya, katalah saya bacakan untuk kamu yang ini, saya tak akan baca sekarang sebab it will take so much time, ya, a lot of time that kita akan rugi masa di sini. Okey, apa yang patut berlaku adalah saya ulang sekali lagi, kamu baca setiap perkataan ini, suara mesti keluar, telinga mesti dengar supaya sampai di otak dan masukkan dalam word bank kamu, okey, sound bank kamu dalam otak. Okay, now yang saya nak fokus hari ini adalah teknik berkesan untuk menambah words. Kita menggunakan teknik MyBo. MyBo ni apa? Jom kita tengok sama-sama, okey. Yang paling penting, MyBo ni saya nak ingatkan daripada awal dan saya akan ingatkan sekali lagi, iaitu MyBo ini perlu dilakukan setiap hari dan setiap hari perlu tambah 5 PTTM. Satu hari 5 words, 5 perkataan tak tahu makna. Okey, jom kita tengok langkah pertama. Katakanlah PTTM kamu adalah 5 words, ya. Bagus 5 lah, nak buat 10 boleh, nak buat 1 boleh, tak nak buat pun boleh, tetapi siapa yang rugi, siapa yang untung? Yang lebih banyak dialah yang untung. Tapi 5 ni average lah. 5 ni pun ramai dah rasa macam susah nak dapat. Okay? Jadi katakanlah PTTM kamu adalah 5 words berikut, daripada petikan tadi, daripada petikan ini, daripada petikan tadi tu. Jom kita tengok balik daripada sini kan. Saya ambil perkataan yang dah dihitam pekatkan lah, yang bolded tu, supaya lebih mudah kita nak bercerita tentang book of words hari ni. Katakan 5 words itu adalah architect, contractor, wonderful, curious and hardware. Jadi nombor 2 apa nak buat? Ambil satu buku tulis, buku recycle pun tak apa, buku baru lebih bagus, ya. Jadikan MyBo. Macam mana nak jadikan MyBo? Senang saja. Ambil buku tulis itu, kemudian ambil marker pen ataupun ambil kertas putih, tampal ke atas depan tu dan tulis MyBo besar-besar. Apa maksud MyBo? Saya ulang sekali lagi, ke atas dah tulis dah. Saya ulang sekali lagi, book of words. Tulis menyengit macam tu. Baru ada style sikit, okey? Dan jangan lupa tulis nama kamu dekat bawah tu. Saya tulis nama saya lah. Konon-konon buku ni buku saya, okey? Yang ketiga, pindah ayat yang ada PTTM ke page nombor 1. Tetapi kosongkan bahagian PTTM tersebut. Macam mana? Kejap lagi saya tunjuk, okey? Buat satu garisan selebar pembaris di hujung sebelah kanan tu. Now, biasanya perkataan itu, ayat itu kita boleh ambil terus tau. Tetapi kadang-kala ayat itu kita tak boleh ambil sebab dia tidak mempunyai makna. Contohnya dalam petikan tadi, kalau kamu tengok, perkataan yang digunakan itu tidak sesuai untuk dipindahkan. Maksudnya kita guna perkataan tu, kita lagi confused, kita tak boleh nak ingat. Jadi maksudnya perkataan tu terlampau spesifik. Contohnya an architect. Kalau nak buat ayat tentang arkitek ataupun ambil ayat daripada arkitek ataupun ayat kontraktor daripada petikan tadi, tidak membantu kita untuk mengingat perkataan tu. Jadi solutionnya adalah buka kamus, cari makna arkitek, cari makna kontraktor dan ambil makna yang diberi dalam dictionary, masukkan ayat itu. Ayat tu tau, biasanya ada contoh ayat tau dalam dictionary. Biasanya English kamus BIBI ada contoh ayat. Ambil contoh ayat tu, gunakanlah sebagai contoh ayat dalam MyBo kita. Okey? So macam ni, tulis sebelah kiri, kosongkan sebelah kanan, lebar pembaris. Di sebelah kanan tu ingat selebar pembaris dan jangan lupa lukis garis-garisan lah. Dia tak semestinya putus-putus macam ni. Ini contoh nak bagi nampak. Okey, lukis satu garisan di sebelah kanan tu, kemudian perkataan sebenar PTTM yang asal letak di sebelah kanan tersebut. Buat bahagian atas sikit. Cuba tengok dekat sini.
dekat sini, dekat atas ni ada bahagian atas sikit. Maksudnya ada ruang di sebelah bawah itu untuk kita letak makna perkataan, iaitu nombor 4. Step nombor 4, cari makna perkataan dalam kamus, dan saya nak makna ni dalam bahasa Melayu lah. Maksudnya kita kena ada dictionary English untuk kalau kita perlu mencari ayat, untuk ganti ayat yang dalam petikan, dan kita perlu kamus English BM untuk ditukar menjadi makna BM, sebab makna dalam BM lebih bermakna kepada kita. Okey, baik, macam tu. Buku itu di dalam muka surat pertama akan jadi macam tu. Okey, dan yang keempat, ini yang saya cakap tadi, tulis perkataan tidak tahu makna di ruang kanan, cari makna dan tulis di bawahnya. Selesai page pertama untuk 28 hari bulan 10. Esok 29 hari bulan 10 buatlah lagi. Okey, itu maksudnya my book. Senang ke susah? Sangat senang. Okey, kalau rasa laju sangat, nanti tengok balik video ni, cuba buat step by step. Kalau tak tahu juga atau apa-apa saja tak pasti, tanya saya segera dalam grup WhatsApp. Okey, jika anda dalam grup WhatsApp. Jika tiada, boleh komen di bawah. Okey, alright, now sebagai penutup, saya nak bagi tahu sangat penting, semasa membuat aktiviti vocabulary acquisition VA, sentiasa pastikan bahawa kamu tahu word class untuk perkataan tersebut. Word class ni apa? Dalam bahasa Melayu maksudnya kosakata. Pastikan kamu tahu kosakata untuk perkataan-perkataan tersebut, bukan kosakata, sorry, golongan kata. Pastikan kamu tahu golongan kata untuk perkataan-perkataan tersebut. Contohnya arkitek tadi. Arkitek dia golongan kata apa? Dia adalah nouns. Dia adalah golongan kata noun. Contractor juga adalah golongan kata noun. Jadi apa sahaja kata nama dia masuk nouns. Okay? Kemudian pastikan juga kamu kenal verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, pronouns dan interjections. Ada 8 part of speech yang traditional. Maksudnya diakui sejak sekian lama, itulah 8 parts of speech. Kita akan belajar lebih lanjut tentang part of speech ni kemudian dalam kursus yang seterusnya nanti, bukan kursus ini. Okey, pastikan juga kamu tahu tentang word order dalam tentang word order, kerana word class akan menentukan word order dan word order pula akan menentukan kualiti ayat yang kamu hasilkan. Word order juga saya akan ajar dalam kursus yang seterusnya. Maybe saya akan sentuh sikit lah sewaktu saya bercerita tentang teknik warna. Okay? Ingat teknik warna? Ingat teknik warna? Saya ada sebut teknik warna adalah topik yang keempat. Okay? Selepas ini iaitu teknik berkesan tambah vocab, kita akan belajar tentang bahan belajar berkualiti dalam buku teks. Maksudnya saya akan gunakan buku teks, saya akan tunjuk beberapa nota penting dalam buku teks. Ada banyak contoh macam tadi pun saya dah gunakan, betul tak? Saya dah gunakan petikan daripada buku teks. Sangat berkualiti. Jadi rugi kita tak gunakan bahan yang ada dalam buku teks yang bukan saja berkualiti tetapi percuma. Kemudian barulah saya akan bercerita tentang teknik warna dalam kursus ini. Itu pun hanyalah pengenalan. Kursus yang lengkap tentang teknik warna akan diadakan dalam kursus yang lain. Okey, sebab banyak saya nak katakan dalam teknik warna yang bagi saya merupakan rahsia ataupun kunci sebenar untuk sesiapa saja menguasai ayat bahasa Inggeris dan seterusnya pandai bahasa Inggeris. Okay, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Saya harap banyak membantu. Jangan lupa anda mempunyai kebebasan untuk pause dan play dalam kursus ini, e-learning ini, kerana apa saja video dalam ini adalah hak anda untuk ditonton selepas anda membuat langganan ataupun membuat pembelian. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.